InsyaAllah, saudara Rubiah Hussein, saya setuju. Barisan Nasional di Negeri Sembilan boleh menang, insyaAllah. InsyaAllah. Kita jangan kita mendahului kerja Tuhan. InsyaAllah. Dari kerja keras dan kepimpinan Tok Mak Hassan di Negeri Sembilan, insyaAllah. Di Terengganu juga saya rasa, cuma di Terengganu permasalahannya siapa calon. Itu paling penting. Sebab rakyat Terengganu mau melihat siapakah muka-muka baru yang akan diturunkan oleh UMNO di Negeri Sembilan. Bagaimana di Kelantan? Kelantan ni saudara, sebenarnya isu banyak besar. Saudara Fazilah, jangan, tak payahlah soal sakau menyakau semuanya. Saya minta tenteramkan sikit saudara. Saudara Handi ni sebenarnya dia kata sembang kari je ni. Apa benda sembang karinya saudara? Apa bendanya katakan sembang kari? Saya mau beri pencerahan untuk kita dengar. Saudara Said Faiz, dia kata insyaAllah PAS menang 47-0. Di mana tu Said Faiz? Ya saudara. Saudara Cik Nazli, dia minta saya mengulas pasal proklamasi Melayu. Saya merasakan sekarang ni pengundi warga, mereka tidak lagi pedor lah kata orang Perak nak memikirkan soal. Sebab mereka pun dah orang kata dah mangli lah dengan isu demi Melayu. Akhirnya mereka menjaja nama Melayu itu untuk menggapai yakin rakyat. Tapi bila mereka menang, apakah Melayu dipertahankan? Sebab itu dulu saya dah bercakap, saya ingat tak silap saya minggu lepas lagi. Jangan sesekali adanya kita melihat pemimpin melacurkan Melayu demi untuk menggapai yakin rakyat. Cukup-cukuplah. Berapa lama dah? Sikit-sikit demi faham Melayu. Kita ni Melayu, tapi akhirnya bagaimana? Dikhianati. Akhirnya rakyat pun tak berkisah dah. Sebab itu proklamasi Melayu yang ditandatangani oleh Tan Sri Hadi Awang dengan Tun Dr. Mahathir, saya melihat itu juga merupakan antara bibit-bibit yang bakal perpecahan antara dalam Perikatan Nasional. Warga mungkin ini mungkin saudara ya, bukan fakta. Saya kata mungkin warga PAS mungkin mereka mengatakan bahawa tindakan Tan Sri Muhyiddin menolak saranan Dudian Mahmulim Tuan Agong peringkat awal penubuhan kerajaan dulu, mereka mengatakan satu keputusan yang salah. Kalaulah ditangani saranan Dudian Mahmulim Tuan Agong membentuk kerajaan antara Perikatan Nasional dengan Pakatan Harapan, UMNO hari ini hanya sekadar menjadi pembangkang lah dengan hanya 26 kursi. Itu pun sebelum dicuri. Ada juga ahli UMNO, juga ahli Parlimen UMNO yang kita tahu yang menandatangani akuan bersumpah yang mesti untuk menyeberang. Akhirnya berapa kerat yang tinggal lagi. Tapi Alhamdulillah adalah tak tahu bagaimanakah benda ini disantuni. Akhirnya UMNO terjadi penting pula. Daripada orang terbuang, akhirnya jadi orang penting. Sebab itu antara amanah, antara PAS dengan PBM, Parti Berbumi Bersatu ni, mereka sudah mula mengira-ngira. Saya yakin mungkin ada kesalahannya. Sebab itu saya melihat kenyataan Presiden PAS juga seolah-olah mereka bersedia lah untuk bersama-sama dengan Kerajaan Pakatan Harapan ini. Saya tak tahu kenapa. Apakah mungkin sebab saya banyak cerita-cerita yang saya lihat bahawa nampak gayanya katanya bahawa pihak bini berkuasa telah pun membuka semula kertas siasatan berhubung wang sejumlah 90 juta katanya. Pemberian daripada zaman era Datuk Najib tadi kepada pimpinan. Saya tak tahu. Tapi itu yang ada mengatakan bahawa kemungkinan. Saudara Osman, kita buang PM6 yang menyantuni rakyat semua kucak-kacik. Saya rasalah saudara, bagi saya kita harus terus ke depan. Yang penting rakyat, saudara. Dan soal provokasi rakyat, macam mana saya katakan, tentulah apa yang berlaku antara Tun Dr. Mahathir dengan Tan Sri Hadi Awang, akhirnya mereka berdamai, tak ada masalah, baik. Tapi cuma ada kesan di kalangan warga PAS kerana era berlakunya tragedi Mamali itu era Dr. Mahathir sebagai Presiden UMNO. Ini realiti saudara, jangan kita nafikan. Mungkin ada kalangan warga-warga yang warga Mamali tidak mungkin dapat memaafkan. Ini keadaannya saudara. Dan berbalik kepada di Kelantan. Sebelum saya ini di Kelantan, saya yang paling penting sekarang ni ruang untuk UMNO untuk kembali
di Anjung Kuasa, di Darul Iman, di Kota Baru, saudara. Ini negeri Cik Siti Wan Kembang. Saya melihat ada ruang, tetapi asalkan pimpinan UMNO mereka benar-benar ikhlas dalam perjuangan. Masalahnya di Kelantan ni, perangai penyakit cah keting dan mementingkan diri sendiri. Walaupun bila UMNO jadi pembangkang, kerajaan waktu itu, kerajaan pusat dipimpin oleh kerajaan UMNO Barisan Nasional, ada memberi bantuan peruntukan dan sebagainya. Ketua-ketua bahagian dok fikirkan diri sendiri. Dia bukan mikirkan soal untuk rakyat. Akhirnya rakyat di Kelantan rasa muak lah. Dan kebanyakan pemimpin terdahulu, mereka selalu memperlihatkan kekayaan mereka miliki. Saya tak mau tegur sesiapa lah saudara, tapi orang yang dikaya raya kerana UMNO. Mereka jadi kaya raya, bergelar macam-macam lah saudara. Dan dapat jadi menteri apa semua kerana UMNO. Tapi sanggup konon-kononnya membelasah UMNO. UMNO tak guna, UMNO begitu, UMNO begini. Saya rasa rakyat Kelantan dapat melihat kalau itulah sikapnya, maka mereka akan menolak. Begitu juga saya tengok apa yang didedahkan oleh Saudara Mahusin. Beliau seorang anak muda. Ini gambaran kepada pemikiran kehendak anak muda di Kelantan. Mereka kebejatan, masalah air, masalah ketempangan dalam kepimpinan, begitu menyerlah isu kesedah, wang yang begitu sepatutnya diperuntukkan untuk warga Marhain di Kelantan, untuk petani dan sebagainya, disapu oleh orang tertentu. Begitu juga isu Lembah Sirih. Isu Lembah Sirih bukan isu main-main saudara di Kelantan. Rakyat pun bertambah marah dengan kebejatan begitu. Tanah di Kelantan, tanah Cik Siti Wan Kembang itu dihadiahkan. Seperti dihadiah lah saudara. Dengan janjinya dapat 10 juta, 20 juta dan sebagainya, tapi nil, zero. Sedangkan syarikat yang mendapat projek sebut mengaut keuntungan. Itu gambaran dilaporkan dan benda ini dibahaskan dalam Dewan Undangan Negeri. Bertahun dah. Yang Berhormat Datuk Alwi Cik Ahmad mengutarakan persoalan Lembah Sirih. Mana stadiumnya, mana pembangunannya, mana rumah rakyatnya. Banyak saudara. Isu ini rakyat tentu akan beralih sokongan pada calon-calon daripada UMNO. Tetapi kalau pemimpin UMNO masih lagi bersikap mementingkan diri, sikit-sikit nak cah keting, sikit-sikit cah keting, akhirnya ke mana? Rakyat pun bosan. Saya cakap terus terang, dapatan saya di Kelantan, rakyat menanti nak tengok siapa calon-calon yang akan diturunkan. Kalau calon-calon muka baru, tentulah mereka ada sedikit keyakinan, dan insya-Allah, macam mana saya katakan, seandainya Nik Abduh benar-benar meninggalkan parti PAS, ini merupakan satu ledakan cukup besar buat warga di Kelantan, sebab penghormatan mereka terhadap kepimpinan Allahyarham Tuan Guru Nik Aziz begitu tinggi. Legasi Tuan Guru Nik Aziz masih lagi mencengkam di hati rakyat. Tetapi melihat kebejatan pimpinan yang ada sekarang ni, kadang-kadang mau memadamkan legasi Tuan Guru Nik Aziz itu, membuatkan rakyat Kelantan marah. Kalaulah Nik Abduh menyertai UMNO, saya rasa menang besar. Terpulanglah pimpinan sejauh mana mereka berlapang dada. Dan saya difahamkan hari ini sudah pun, tadi pun saya berbual juga tadi dengan teman-teman kalangan veteran UMNO dengan pelantikan semula Yang Mulia Tengku Razali Hamzah sebagai penasihat UMNO. Saya rasa kalaulah beliau dilantik sebagai pemain utama atau perancang dalam pilihan raya di Kelantan kali ini, mungkin besar kemungkinan itu rasanya boleh menang besar. Sebab dulu pun Kelantan tumbang pun waktu Tengku Razali merancang, sebab kerana itu dia berbalah dengan Dr. Mahathir masa itu saudara. Dan hari ini mungkin gamaknya saat-saat akhir ini Yang Mulia Tengku Razali mahu menebus kembali agar UMNO kembali berada di persada di negeri Cik Siti Wan Kembang. Sebab perjuangan Tengku Razali untuk memajukan rakyat begitu tinggi saudara, semangatnya. Saya mungkin tak kenal dengan beliau, saya kenal secara peribadi, selalu berbual, selalu makan tengah hari, saya telah melihat pemikirannya. Pada dia lain tak ada, bukan kepentingan diri. Selalu dia kata saya tak penting, yang penting rakyat. Apatah lagi rakyat dari Kelantan. Kasih sayang beliau pada warga Kelantan begitu tinggi. Secara Farid, macam mana dia kata akar umbi UMNO tinggalkan UMNO? Saya tak nampak akar umbi UMNO, keahlian masih lagi kekal. Tak ada pula kita dengar cawangan ditutup macam mana parti yang lain.
Saudara saya Faiz, tiba harapkan ni Abdul UMNO dah tak dipimpin. Tidak, saya mengatakan, saudara saya Faiz, jangan marah. Saya merasakan bahawa dengar ceritanya kalau ni Abdul masuk, itu menambahkan lagi. Kalau tidak, tak ada masalah. Asalkan pemimpin-pemimpin UMNO yang peringkat bawahan harus melihat calon-calon yang baru. Tapi kalau yang ada main caketing, itulah masalahnya. Saudara AZS, Parti Melayu 2x5, setiap masa membohong. Pemimpinnya majoriti penting diri. Saya rasalah kalau ada pemimpin baru, mungkinlah ada harapan yang baru. Terpulanglah pada saudara Akmal, Dr. Ikmal yang memimpin pergerakan pemuda, Diana memimpin pergerakan puteri, cara Datuk Nuraini memimpin wanita. Mereka harus mencari upaya calon-calon yang mau diturunkan bertanding kali ini. Banyak juga, bukan sikit saya. Banyak, saya yakin macam di Kelantan tu, paling tidak tentulah UMNO akan mendapat paling-paling kurang pun dalam 23 ke 25 kerusi Dewan Undangan Negeri untuk dipertandingkan. Saya lihat juga macam mana kenyataan, contohnya kawasan di Kota Lama. Kota Lama itu diwakili oleh Anwar Tan. Itu beliau mualaf lah. Ini dari segi latar belakangnya keturunan Cina, tapi dia masuk Islam dan bertanding. Sebab di Kota Lama itu pengundi-pengundinya ada. Agak ramai juga jumlahnya, terdiri daripada pengundi-pengundi bukan Melayu. Ya, itu di Kota Lama. Tapi di kawasan lain, saudara, saya melihat bahawa di Gua Musang, saudara, tiga-tiga kawasan tu sama ada Paloh ataupun Nenggiri, maupun di Galas, saya kata itu rasa saya lah. Saya tak mau buat kerja Tuhan, saudara. Nampaknya keyakinan saya itu boleh dikekalkan oleh UMNO. Begitu juga banyak juga kawasan. Sebab itu hari tanding pun tak banyak mana pun kalahnya. Macam di Kuala Kerai, di Jeli, saudara, malahan di Macang, Tanah Merah. Tanah Merah dulu satu ketika lu adalah sebuah kubu UMNO. Sebab di situlah hadirnya Menteri Besar Allahyarham Datuk Muhammad Yaakob. Jadi saya melihat tak ada sebab, asalkan pimpinan dapat mengenal pasti calon-calon. Saya suka kalau Mak Husin ditonjolkan ke depan. Sebab Mak Husin ni bekerja, nampak gayanya beliau mendedah macam-macam pendedahannya. Macam isu air Kelantan sedang berhad. Satu benda yang fakta, walaupun beliau disaman dan sebagainya, di bawah akta rahsia rasmi dan sebagainya, tapi kenyataan itu realiti. Rakyat mahu melihat adanya pemimpin yang berani ke hadapan, yang bersedia untuk membongkar segala kebejatan yang dilakukan oleh pimpinan. Itu yang kita harapkan. Saudara, dalam keadaan begini, saya yakin bahawa Kelantan juga ada ruang untuk UMNO kembali berada di anjung kuasa. Kita sambung lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.